ini bernama Khalil bin Tubi. Beliau telah dilahirkan di Kampung Bagan, Simpang 5, Batu Pahat, Johor pada 22 April 1963. Pertukaran tugas dari Sekolah Kebangsaan Serdang ke Sekolah Kebangsaan Jenderam Sepang telah membawa kepada permulaan Detik Cinta. Pada tanggal 26 November 1999, beliau telah membina Mahligai Bahagia bersama isteri tercinta iaitu Puan Nur Hashimah binti Baharudin. Perkahwinan mereka diwarnai dengan kehadiran seorang puteri yang bernama Nur Farahin binti Khalil dan seorang putera yang bernama Muhammad Farid Sikri bin Khalil. Ramai orang tanya karakter saya pada masa dulu macam mana, sekarang macam mana sebagainya. Jadi pada masa dahulu di zaman saya anak-anak, kalau ikut gambar ni, saya adalah anak lelaki yang sulung. Atas semua saya anak yang keempat, jadi hanya atas semua kakak-kakak saya lah. Jadi sebagai anak lelaki yang sulung ni, yang atas semua kakak, saya tak ada abang, manja lah sangat kan. Kemudian sekolah rendah lah. Pada masa itu kemanjaan saya itu semakin menurun lah, dan sebab kita dah mula bersekolah, jumpa kawan-kawan. Satu tabiat yang sampai sekarang ni masih kekal dalam diri saya, suka sangat tolong orang. Saya rasa ringan tangan, kalau ada apa-apa memang sangat suka sangat menolong. Benda itu secara semula jadi, bukan direka, bukan disuruh. Dalam keluarga saya tidak ada seorang pun jadi guru. Tapi ada tanya macam mana cikgu boleh jadi berminat jadi guru. Saya kata saya berminat apabila ayah saya sendiri bertanya, atuk dulu seorang guru agama, guru mengaji Quran, bapa saudara semua ada yang jadi guru. Jadi kita dah keluarga itu tak ada seorang pun guru. Tak minat kena jadi cikgu. Jadi pada masa itu saya tetap mengatakan tidaklah, sebab cita-cita saya adalah menjadi jurutera. Tapi oleh sebab mengenangkan kita ni telah dilatih daripada kecil taat pada ibu bapa, cuba mohon untuk memenuhi impian ibu bapa saya, dipanggil, diterima untuk melapor diri di Maktab Guruan Sultan Abdul Halim Sungai Petani Kedah. Dan di antara idola-idola yang menjadi satu inspirasi pada saya lah ramai, tapi antaranya adalah dua orang ni. Yang pertama ialah Ustaz Allahyarham Ustaz Tuan Haji Mahfuz bin Sarwin, yang mana selalu membimbing saya, menasihatkan saya, mengingatkan saya perlunya kita ingat kerja itu adalah satu ibadah. So jadi kita berkata ibadah, macam mana kita biarkan Allah, dan kita kena laksanakan dengan sebaik mungkin supaya nanti kita dapat ganjaran yang setimpal dengan dia. Yang kedua ialah dari segi kepimpinan, walaupun saya masa itu belum lagi jadi apa-apa, guru biasa, tetapi oleh kerana nasihat daripada arwah Rahim guru besar yang kedua ialah Tuan Haji Jamil bin Akhir, menasihatkan saya, satu masa nanti saya lihat awak akan jatuh memimpin. Pada masa nanti, sekarang awak kena belajar macam mana nak mengurus atau mentadbir satu organisasi. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bagan pada tahun 1970. Habis sekolah rendah, saya terus menyambung di tingkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On. Lepas itu saya ditawarkan untuk tingkatan 6 di High School Batu Pahat pada tahun 81. Sebelum saya dapat tawaran masuk ke mata perguruan, saya ada buat kerja-kerja sambilan. Saya pada masa itu menjual surat khabar. Saya telah pun dilantik sebagai guru pada tahun 1986. Pada masa itu saya ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Serdang UPM Serdang Selangor. Sehinggalah pada tahun 1998 saya dipindahkan ke SK Jenderam Hulu di Sepang, Selangor. Dari sana saya mohon balik ke Batu Pahat pada tahun 1990.
dulu di Sekolah Kebangsaan Perserian Semerah Batu Pahat. Lebih kurang 15 tahun saya di SK Perserian. Saya telah pun dilantik oleh PBB Batu Pahat untuk membuka Sekolah Kebangsaan Banajaya, sekolah yang belum ada lagi bangunan, dan saya telah pun diminta untuk melaksanakan pembukaan sekolah di sana. Sehinggalah pada Januari 2005 saya ditugaskan di situ, kekal sebagai guru perlengkapan 1. Tahun 2008, lebih kurang dalam 3 tahun lebih saya di sana, saya telah diarahkan untuk masuk ke PBD Batu Pahat sebagai penyelidikan menguruskan soal-soal halal murid PBD di daerah Batu Pahat. Sehinggalah pada tahun 2016 saya mohon keluar ke sekolah dan ditempatkan di SK Konvent Batu Pahat. Tak lama di situ, lebih kurang dalam tak sampai setahun, saya mohon NPQL dan saya telah pun habis kursus selama 3 bulan itu. Pada bulan 4 2017 saya ditempatkan sebagai guru besar di SKP Ahmad. Okey, sepanjang perkhidmatan saya 37 tahun 1 bulan 21 hari itu, banyak pengalaman-pengalaman manis yang saya lalui lah. Satu perkara yang saya seronok sangat bila masuk kelas itu, daripada saya mula mengajar tahun 86 sehinggalah beberapa sekolah saya pergi, sehinggalah saya berada di sini. Anak-anak murid ni seolah saya ini dijadikan sebagai bapa. Sangat manja, menjantuni apa yang saya ajar, dan dari segi yang lain mereka ni kerap meluahkan apakah masalah mereka dia. Dan seolah saya tempat dicurahkan apa masalah yang mereka ada. Jadi di situ saya rasa keibubapaan saya dihargai, dan saya pula jenis menyayangi anak-anak hari ini, dan oleh itu membuatkan saya rasa satu pengalaman yang saya tak boleh lupa sampai bila-bila lah. Pada masa yang sama juga, satu cabaran pada saya apabila masuk tahun ketiga dan keempat, saya diarahkan untuk mengajar mata belajar muzik sepenuhnya tanpa mengajar bahasa Melayu, walaupun option saya bukan muzik. Tapi oleh kerana kita ni adalah SOM menurut perintah, so kita akur, tidak ada bangkangan, saya cuba sebaik mungkin lah, dan akhirnya anak murid ni memberikan komitmen sangat-sangat baik pada saya. Pada masa itu saya pun tidaklah pandai sangat bermain alat muzik, tetapi mungkin dengan cara suara saya suka menyanyi, jadi anak-anak ni rasa teruja untuk saya terus mengajar muzik. Kalau dari segi perbezaan yang ketara, memang sangat ketara lah. Sebab saya telah pun melalui 3 zaman perubahan. Pertama, KLSR, Kurikulum Lama Sekolah Rendah. Dan selepas itu berubah kepada KBSR, Kurikulum Baru Sekolah Rendah. Dan yang terkini adalah KHR, Kurikulum Sekolah Rendah. Dan yang ditambah lagi selepas kita PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, apabila COVID melanda negara kita selama 2 tahun, kita pula berubah kepada satu pendekatan sistem yang baru, iaitu sistem pendekatan pelajaran digital, disebut sebagai PPPR. Jadi beberapa perubahan-perubahan ini sebenarnya sebagai seorang guru kita tidak boleh nak mengeluh, kita kena terima apa perubahan yang ada. Kita tidak menyalahkan apa-apa sistem dan perubahan, tapi kita kena masuk dalam perubahan sistem itu sendiri. Kerana dalam apa yang disebut sekarang ini, dalam sistem buka, ketidak ketentuan itu kita kena terima, dan perkara ini sentiasa berjalan pantas. Kita kena menyediakan diri kita untuk kita terus cemerlang dalam bidang arena pendidikan. Pada saat dan ketika ini sebenarnya dalam keadaan yang bercampur baur, sedih ada, gembira ada, tapi apapun saya bersyukur kepada Allah SWT kerana saya telah diberikan kesihatan yang baik dan diberikan peluang untuk saya terus karier saya sehingga persalinan wajib saya ke umur 60 tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan akan sampai pada minggu depan tarikh akhir persalinan saya, dan itulah kalau tak sedih bohong, tapi memang itulah perasaan saya. Cuma itulah tadi saya kata, saya bersyukur. Alhamdulillah. Ini satu hala tuju yang roadmap sekolah ini yang belum saya dapat dicapai, iaitu untuk meletakkan sekolah ini di antara 10 sekolah yang terbaik di zon Padang Sulu dan di daerah Batu Pahat. Namun saya bersyukur kerana pada tahun lepas, tahun 2022, merupakan satu tanda aras yang sangat baik dari segi pencapaian anak-anak murid kita
sekolah ini di peringkat kurikulum di bola sepak, pertandingan bola sepak, pertandingan bola baling, dan itulah antara perkara-perkara yang perlu kita lihat semula. Itu dari segi kurikulum, tapi kita lihat dari segi kurikulum yang kita belum nampak setakat ini untuk pencapaian lebih terbaik. Yang pertama ialah pada saya keterbukaan dari segi minda warga SK Beramat, guru-guru dan AKP, di mana saya lihat mereka mudah untuk menerima apa sahaja perancangan yang saya buat, dan semua dapat dijalankan dengan baik. Jadi atas komitmen yang diberikan itu saya bersyukur sangat, kerana dengan komitmen itulah kita dapat membentuk dalam satu budaya kerja sepasukan, bukannya budaya kerja berpasukan. Sebenarnya budaya kerja sepasukan ini amat penting untuk kita merealisasikan apa juga impian sebagai pentadbir, dan apa juga impian sekolah ini untuk mencapai ke taraf yang lebih cemerlang. Sebenarnya pengalaman manis itu banyak. Kalau saya nak detailkan satu persatu, memang makan masa yang panjang. Tapi apa yang saya rasakan di sini ialah apabila berlakunya pandemik COVID-19 bermula pada 20 Mac 2020, kita telah pun berada dalam zon PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, selama 2 tahun, dan pada masa itu juga PDP perlu dilaksanakan, apa yang kita panggil PDPR, pelajaran di rumah. Dan saya rasa satu kenangan yang tak boleh dilupakan sepanjang hayat perkhidmatan saya, bahawa pembelajaran secara digital dilaksanakan pada waktu itu. Dan saya bersyukur kerana semua rakan-rakan guru di sekolah ini sangat memberikan komitmen yang baik, dan mereka dapat melaksanakan pembelajaran secara digital yang belum pernah dilaksanakan dalam perkhidmatan mereka. Dan dengan yang keduanya ialah pengalaman yang dapat saya lakukan di sini ialah apabila saya melaksanakan satu misi bimbingan untuk mantap kepada guru-guru untuk dijadikan sebagai pemimpin masa hadapan, dapat disambut baik oleh semua warga SK Beramat, dan alhamdulillah perkara itu telah dapat mencapai objektif yang saya harapkan. Sebenarnya setelah besar ini, kalau ramai orang tanya apa yang perlu, apa yang tak dibuat, tapi pada saya setelah 37 tahun 1 bulan 21 hari berkhidmat sebagai penjawat awam, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pentadbir, sudah sampai masanya lah saya akan berehat bersama dengan keluarga saya, dan mungkin mengambil masa untuk pergi merehatkan minda, berjalan kata makan angin. Namun mungkin tidak berada di luar negara lah, dalam negara saya. Kerana selama ini saya banyak meninggalkan keluarga saya atas kendak-kendak perkhidmatan. Jadi kali ini saya di akhir-akhir ini mungkin saya gunakan masa ini diberikan kesempatan yang baik untuk saya bersama keluarga, lebih bersama dengan keluarga. Harapan sangat tinggi lah. Yang pertama, untuk anak-anak muda saya ingatkan supaya mengikut apakah motto sekolah kita, iaitu belajar terus belajar. Dan kita kena, anak-anak semua kena buka minda, bugarkan minda, bahawa perjalanan hidup, perjalanan untuk ke arah kecemerlangan itu masih jauh. Jadi untuk itu anak-anak kena perlulah sentiasa mengikuti perkembangan semasa, dan sentiasa berfikiran positif. Kerana di luar sana banyak perkara negatif yang kalau tidak diberi awal akan merosakkan kehidupan kita pada masa akan datang. Oleh itu, peningat slogan untuk sekolah ini, belajar terbelajar, kena kita semat di hati dan minda kita. Dan bagi warga sekolah, guru dan AKP, teruskan perjuangan. Bagi guru-guru, teruskan perjuangan mendidik anak-anak bangsa sebagaimana yang telah kita ikrar sebab kita memegang jawatan sebagai penjawat awam dan sebagai pendidik.
di mana kita kena jadikan kerja itu sebagai satu ibadah. Apabila kita nyatakan kerja sebagai ibadah, bermakna kita akan melaksanakan dengan sebaik mungkin kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya ialah untuk warga SKBR, guru dan IKP, maknanya kita kena ada perubahan minda daripada yang baik kepada yang lebih baik, dan kita rasa kalau kita sekarang dah baik, kita kena berubah kepada yang lebih baik, dan kalau kita rasa kita yang lebih baik, kita akan lebih baik lagi untuk kecemerlangan dalam perkhidmatan kita. Dan akhir sekali saya memberikan pandangan dan nasihat supaya kita kena ada semak dan imbang. Semak dan imbang ini penting kerana kita kena nilai dulu kita masuk pintu pagar sekolah ini, kita berada di tahap yang mana, dan bila kita keluar, kita berada di tahap yang mana. So kita ada semak dan imbang itu, insya-Allah kita akan berani maju ke hadapan, dan hendaklah kita sentiasa berlapang dada apa juga yang kita hadapi, apa juga arahan-arahan dasar yang dilaksanakan, kita akan menerima dan kita laksanakan dengan baik. InsyaAllah kita semua akan terus cemerlang, baik murid, baik guru, baik IKP, supaya kita lihat SKBR ini akan terus gemilang. SKBR Ayuhak hebat. Terima kasih. Percaya padaku, tak akan ku lupakanmu, walaupun ku jauh, ku sentiasa milikmu. Andainya kau rasa perlu, ku luas saja, sedia ku mendengar. Jangan menangis, ini semua ketentuannya. Jangan berduka, ku kan selalu ada untukmu. Kepada Cikgu Hajah Nur Azinah binti Harun, saya mengucap dipikir pentadbiran SKBR Rahmat. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih atas komitmen yang telah diberikan sepanjang usaha pentadbiran saya selaku JPK pentadbiran dan kurikulum, yang banyak membantu saya di bidang tersebut bagi menguruskan sekolah ini. Seterusnya, terima kasih juga kerana tahniah kerana telah dapat menguruskan pengurusan kurikulum dengan baik, terutama semasa perintah kawalan pergerakan yang mana kita mengadakan PDPR secara maya, dan namun demikian dapat ditangani dan dapat diuruskan dengan baik. Itu saya doakan semoga terus maju jaya dalam karier sebagai rekan, dan ingat, saya cadangkan silalah ambil khusus MBPL penyelesaian. Kepada Cikgu Muhammad Zainuddin bin Bahari, JPK Kurikulum SKBR Rahmat, saya dengan ini mengucapkan banyak terima kasih atas komitmen yang telah diberikan di bawah pengurusan pentadbiran saya selama saya di sini, dan begitu juga komitmen di bidang yang luar daripada kurikulum, iaitu bidang pengurusan dari segi pelaksanaan sekolah. Dan yang keduanya, saya ucapkan tahniah penghargaan kerana pada tahun 2022 pencapaian yang sangat baik, satu lonjakan pencapaian di bidang kurikulum bidang sukan dan permainan, di mana permainan bola baling dan bola sepak telah pun mencapai satu tahap yang cemerlang. Begitu juga dengan Badan Uniform telah mencapai segi peringkat antarabangsa, walaupun kebanyakannya dia bergerak dari segi kondisi secara maya. Apapun, untuk itu saya ucapkan tahniah, terima kasih atas penyambutan. Mudah-mudahan kecemerlangan dari segi kurikulum murid-murid SKBR Rahmat akan terus menyinar untuk masa yang akan datang. Selamat maju jaya. Terima kasih. Jumpa lagi. Kepada Cikgu Nur Muhammad Rasul bin Azmi, GPKM SKBR Rahmat, saya mengucapkan banyak terima kasih atas komitmen yang diberikan. Walaupun Cikgu Nasrun baru saja berada di PK Rahmat selama beberapa bulan,
namun komitmen dan tunjukkan itu menunjukkan satu benda sangat baik, terutama pengurusan di bidang hal murid yang baru ini adalah tentang pengurusan bantuan kepada murid. Dan juga saya nampak ada satu keterampilan sebagai seorang pentadbir dan dapat menguruskan dengan baik di bidang halal murid, dan insyaAllah saya ingin mencadangkanlah kepada Cikgu Nasrun. Saya ucapkan selamat jaya dan saya mencadangkan mohonlah NPPL untuk berikan sebagai sebagai usaha untuk usaha mendatang, sebab masa perjalanan perkhidmatan Cikgu Nasrun masih panjang. Terima kasih, tahniah kepada guru-guru dan AKP SK Beramat. Saya dengan ini mengucapkan setinggi-tingginya terima kasih di atas komitmen yang ditunjukkan, yang diberikan kepada saya selama di bawah pengurusan dan ketua saya sejak tahun 2017 hingga sekarang. Apa saja kejayaan yang kita perolehi adalah hasil daripada komitmen dan budaya kerja sepasukan yang ditunjukkan oleh rakan-rakan guru dan AKP terkait dengan selama ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan, saya berbangga dan mengucapkan banyak terima kasih. Apa yang ingin saya luruskan ialah dalam pada perjalanan ini yang akan datang, kita kena ada perubahan dari segi minda kita, di mana hari ini mesti lebih baik daripada semalam, dan esok dan seterusnya mesti lebih baik daripada hari ini. Itu kita kena set di minda kita bahawa kita kena buat yang terbaik untuk kita. Yang keduanya ialah kita kena ada semak dan imbang, yang mana dulu dan sekarang dari segi kerja buat kita. Adakah kita masih kekal di tempat yang lama sehinggalah sekarang tiada perubahan, ataupun bagaimana? Itu yang kita kena sebut tadi, untuk kita kena buat semak dan imbang. Dan satu lagi saya ingatkan, apa sahaja arahan dasar yang dibuat, kita kena banyak berlapang dada, kena terima seadanya, buat yang terbaik. InsyaAllah anda semua akan lebih cemerlang daripada hari untuk yang masa yang akan datang. Saya kata SKBR Ayuhak, SKBR hebat, semoga terus cemerlang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Cikgu Halil bin Tubi, selamat bersara saya ucapkan. Semoga cikgu sihat dan terus berbahagia di samping keluarga. Selepas ini dah tak perlu lagi fikir-fikir tentang traffic jam, tentang punch card, tak perlu lagi fikir tentang deadline, dan mohon cikgu doakan SKBR terus cemerlang dan gemilang di masa akan datang, insyaAllah. Okay, selamat bersara. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Zainuddin bin Bahari, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum SK Bukit Rahmat, mengucapkan selamat bersara kepada Tuan Guru besar kita Cikgu Khalil bin Tubi. Semoga hidup berbahagia bersama keluarga selepas bersara ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Manasur bin Azmi, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Kebahasaan Bukit Rahmat, mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Halil bin Tubi. Semoga berbahagia selalu bersama keluarga yang tersayang. Jangan lupa kami di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Cikgu Halil bin Tubi yang kami sayangi, Terima kasih dan selamat bersara. Untuk Cikgu berehat dan bersantai bersama-sama isteri tercinta. Kami berdoa agar segala urusan Cikgu sentiasa dipermudahkan dan diberkati dengan kesihatan yang berpanjangan serta bahagia di samping Kami sudahi ucapan kami dengan dua rangka pantun. Kalau ada, bawa sebiji ke tanah seberang. Kalau ada budi yang baik sampai mati dikenang orang. Bahan papan lupa dulu, bawa kain daun cermin. Wah, terjalin usaha terluar.
di Pasar Baru.